Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti, beberapa kali kita pernah mendengar berkaitan dengan kes rasuah Lombong Pasir, REE, berkaitan dengan rasuah, banyaklah. Dan rasuah ini di kalangan pemimpin politik pun ada, di kalangan penjawat awam pun ada. Pemimpin-pemimpin yang diberikan kepercayaan, yang diberikan tanggung jawab, tetapi mereka lah yang memecahkan amanah itu. Saudara-saudara, ini satu pendedahan terbaru ataupun satu pendedahan daripada Malaysia kini bertarik 17 Oktober. Sudah pasti kita rakyat Malaysia mahu mana-mana pemimpin politik, mana-mana ahli politik berpengaruh, mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah, sakau menyakau, tidak kira berapa ratusan juta bilion, pemimpin yang lama, pemimpin yang baru, yang terlibat dengan rasuah perlu ditangkap, perlu diberikan hukuman, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Karena perkara ini adalah satu perkara yang amat dibenci oleh Anwar Ibrahim ataupun PMX. Ini satu keputusan daripada Malaysia kini. Malaysia kini serah nama ikan besar pada Menteri KDN. Wah, adakah senarai ikan besar ini akan masuk penjara? Malaysia kini menyerahkan 3 nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik sindiket visa perubatan untuk membawa masuk warga asing ke negara ini. Nama-nama itu diserahkan di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail susulan permintaannya. Nama-nama itu melibatkan 3 ikan besar dikenali sebagai Tok Ya atau Tok Aya dan Dike dan adik serta 7 lagi individu didakwa terlibat. Daripada 7 nama itu, 4 nama daripada Jabatan Imigresen, seorang dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ataupun MOTEK, dan 2 lagi dari SPRM, termasuk seorang yang telah meninggal dunia. Ia diserahkan oleh wartawan Meja Bahasa Malaysia, Malaysia kini Binanta Kumar, yang menyiasat dakwaan sindiket itu melalui pelbagai sumber, termasuk Kementerian Kerajaan dan ejen terlibat. Nanta Kumar berkata, maklumat 8 muka surat itu diserahkan, diikuti dengan perbincangan ringkas bersama Menteri. Katanya, Saifuddin memberitahunya akan menyemak dan mengambil tindakan sewajarnya jika dakwaan itu didapati benar. Saifuddin menggesa Malaysia kini membekalkan pihak berkuasa dengan 3 nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik visa perubatan yang berjalan seiring dengan counter setting. Ini susulan laporan eksklusif Malaysia kini yang menyebut bahawa ikan besar dalam skandal tersebut masih tidak disentuh di sebalik serbuan besar-besaran SPRM. Saifuddin berkata demikian setelah anggota Parlimen Kepong Lim Lip Eng membangkitkan perkara itu dalam sidang Dewan Rakyat. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, di dalam penulisan ini berkata, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dia tidak pernah mendengar tentang 3 nama yang disebut sebagai ikan besar. Setelah menyemak dengan pegawainya, dia diberitahu bahawa kod nama 3-3 ini tiada kena mengena dengan counter setting. Setakat ini, SPRM menahan 60 individu, termasuk 50 pegawai agensi penguat kuasa yang disyaki terlibat dalam kegiatan counter setting di pintu masuk negara sejak 20 Ogos lepas. Makna kata, siapapun juga yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan yang amat dihormati, ini satu berita yang bagi saya amat menggemparkan kerana ini melibatkan penubuhan kerajaan perpaduan. Seperti yang kita tahu, bulan November adalah tarikh genapnya 2 tahun Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bulan November 2024 ini.
Namun masih adakah mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan setelah 2 tahun berlalu? Masih adakah yang mau memprotes penubuhan kerajaan perpaduan? Masih adakah yang berkata Anwar Ibrahim akan tumbang karena penubuhan ini tidak telus? Namun saudara-saudara, kita dapat lihat penubuhan kerajaan perpaduan di mana PH dan BN bersama-sama dengan beberapa lagi komponen yang lain, dan akhirnya kerajaan perpaduan ditumbuhkan. Dan ini bukan kerajaan tebuk atap, bukan kerajaan pintu belakang, tapi ini benar-benar di hadapan rakyat Malaysia, penubuhan kerajaan perpaduan. Namun berkaitan dengan ini, satu tulisan daripada Syabuddin bertarik 20 Oktober. Sampai bila Anwar mahu berdiam diri? Walaupun sudah beberapa hari berlalu, tetapi Anwar masih lagi berdiam diri berhubung dakwaan setiausaha politiknya Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkaitan arahan tidak meneruskan undian dikira semula bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk pada PR15, yaitu kerusi yang dimenangi Zahid Hamidi. Syamsul Iskandar membuat dakwaan itu agar Zahid diumumkan sebagai pemenang untuk membolehkan kerajaan perpaduan antara PH dan BN dapat dibentuk. Sebelum ini ketika Syamsul Iskandar membuat dakwaan itu, ada yang mengatakan Anwar pada waktu itu sedang sibuk dengan persiapan belanjawan 2025 dan tidak sesuai untuk memberi sebarang reaksi. Tetapi sekarang belanjawan 2025 sudah selesai dibentang, malah PM sudah sampai ke Sabah dan Jakarta untuk tugas rasmi beliau yang seterusnya. Bila lagi atau Anwar mahu berdiam diri selama-lamanya, soal Syabuddin. Berkaitan dengan ini, pertama, apakah benar beliau memberi arahan kepada Syamsul Iskandar untuk tidak meneruskan undian dikira semula bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk, sebagaimana didakwa oleh setiausaha politiknya itu, setiausaha politik Anwar Ibrahim? Dan yang kedua, benarkah sebagaimana yang disebut Syamsul Iskandar sendiri, arahan tidak meneruskan undian dikira semula itu karena PH ketika itu sudah mendapat surat persetujuan daripada Zahid Hamidi untuk Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan? Jika betul, katalah betul, dan jika tak betul, beritahulah apa yang sebenarnya. Sebagaimana didakwa Syamsul Iskandar bahwa arahan tidak meneruskan undian dikira semula itu datang daripada Anwar, begitu juga pengakuan PH sudah memperoleh surat persetujuan Zahid untuk BN bekerja sama turut datang daripada pengakuan Anwar kepada setiausaha politiknya itu, maka adalah penting untuk pengurus PH berterus terang dan bersikap jujur. Cuma, jika Anwar terus berdiam dan tidak memberi sebarang reaksi, tanggapan yang tidak dielakkan ialah Syamsul Iskandar membuat semua dakwaan berkaitan insiden malam pengiraan undi di Bagan Datuk adalah dalam lingkungan pengetahuan dan restu daripadanya. Apa tujuannya? Apakah Anwar cuba mengantar suatu message tersirat kepada UMNO? Persoalannya, kalau perkara ini benar, penubuhan kerajaan perpaduan ini boleh dipertikaikan kerana kiraan undi di Bagan Datuk tidak diteruskan. Adakah status kerajaan perpaduan dan status ahli parlimen Zahid Hamidi bakal terbuka? Semuanya menjadi persoalan. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah dikejutkan dengan beberapa serbuan terhadap safe house yang melibatkan ahli politik berpengaruh, yang melibatkan bekas eksekutif MBI Selangor, dan melibatkan penemuan RM 5 juta dan juga RM 321.000. Menjadi persoalan, adakah berkaitan dengan rasuah lombong pasir yang diumumkan dan yang telah dalam siasatan SPRM, adakah melibatkan pemimpin daripada kalangan pembangkang hari ini, ataupun
memang benar. Ada yang berkata Azmin Ali adalah ahli politik berpengaruh itu. Nah, ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu perkongsian terkini daripada Malaysia kini bertarikh 19 Oktober, kes konsesi pasir, SPRM tak tolak kemungkinan buat serbuan baru. Adakah selepas ini SPRM akan membuat serbuan lagi? Mungkin di dalam rumah ataupun di mana-mana, di almari, di rumah ahli politik berpengaruh, di dalam gudang, di dalam kilang, ataupun mana-mana sajalah. Adakah SPRM akan membuat serbuan lagi dan penemuan uang jutaan ataupun mungkin bilion lagi bakal ditemukan? Kita nantikan saja apa keputusan terkini SPRM. SPRM tidak menolak kemungkinan melakukan serbuan baru ke atas mana-mana premis jika ada keperluan berbuat demikian bagi menyiasat isu syarikat Menteri Besar Incorporated MBI. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai penyiasat sedang giat menjalankan siasatan daripada semua aspek bagi mendapatkan bukti berkaitan kes berkenaan. Dan sehingga semalam pihaknya telah memanggil tidak kurang 20 saksi bagi membantu siasatan kes berkenaan. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti menjadi tugas kepada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenaan, kata Azam Baki. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau benar SPRM tidak menolak kemungkinan untuk membuat serbuan baru, di manakah serbuan baru ini? Adakah di satu lagi ataupun mungkin lebih daripada satu safe house yang baru, ataupun mungkin benar-benar di kediaman ahli politik berpengaruh tersebut? Masih menjadi persoalan berapakah duit rasuah sebenarnya keseluruhan berkaitan dengan rasuah ini, dan siapakah pemimpin politik berpengaruh ini. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu keputusan daripada SPRM yang mengejutkan ramai.